oleh brother Hafiz Firdaus dalam buku dia. Dia gabungkan kompilasi. Dan tajuk tu berkenaan dengan Khawarij moden ni lah. Boleh dapat buku tu daripada isu-isu apa tah. Cuba cek dalam senarai buku Hafiz Firdaus Abdullah. Cuma kita boleh kata gini, dia macam ideologi Mu'tazilah kan. Mu'tazilah ni ideologi yang mempertuhankan akal, yang memuja akal, yang meletakkan kedudukan akal lebih pada wahyu. Jadi kita nak cari satu pertubuhan, satu individu, ni Mu'tazili kita kata, memang tak ada. Tapi kita boleh kata cara mikir dia tu, cara gerak kerja dia tu ada unsur Mu'tazilah itu. Sama juga Khawarij. Kita nak cari, kita nak kata orang ni Khawarij, orang ni memang tak ada lah. Tak ada orang mengaku gitu. Zaman dulu pun dia tak mengaku dia tu Khawarij. Tapi kita lihat dari sudut ciri. Jadi ciri-ciri itulah yang kita kena faham betul-betul lah. Okey, itu saja antara persoalan yang dilontarkan. Masa pun sudah molek dah sampai ke penghujung. Jadi insya-Allah kita, kalau ada soalan berkaitan dengan ni, berkaitan dengan bahan yang ada dalam buku ni. Jadi hamba ada tak dia contoh ni hamba pilih ni, ijtihad hamba lah pilih contoh tu. Maknanya sesuai ke tak sesuai ni. Cuma prinsip tu kita nak tekannya, prinsip asas tu. Berhujah dengan dalil sahih. Jadi contoh tu boleh ambil contoh lain macam-macam. Contohlah kita boleh bawa. Tidak masalah isu anjing ni saja. Kemudian fenomena pendapat berdasarkan nas dhaif. Ini ada beberapa contoh pula. Jadi yang ni kita tangguh ke kesempatan lain lah, kalau insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada lagi. Setawana hadis Fatul Ammah tak boleh guna tu ada orang takhrij dah kan. Kau ustaz sendiri tak pernah tengok. Setawana ada orang takhrij dah. Jadi bila takhrij itu adalah maknanya dia klasifikasi hadis itu kita boleh nampaklah situ. Jadi secara umumnya okeylah, insya-Allah secara umumnya kita kata okey. Ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk ke dalam umum yang ada anjing atau gambar. Jadi perihal anjing telah kita bincang tadi. Bagaimana pula dia perihal gambar? Ada gambar itu semua jenis gambar atau gambar-gambar tertentu saja yang menyebabkan bila gambar tak ada dalam umum, anjing tidak masuk ke dalam umum. Tidak penjara amal mereka. Kita penjelasan kepada surah, perkataan surah ni kalau kita rujuk surah ini secara ringkasnya kita boleh kata patung ataupun lukisan makhluk bernyawa. Patung yang dimaksud dengan surah di sini ni sama ada patung maknanya ukiran yang 4 dimensi kan. Kemudian kalau tidak patung pun kalau gambar lukisan makhluk bernyawa. Lukisan.
Kalau patung tu jelas lah, patung kan. Patung jelas lah. Kalau ni masalah mukanya gambar tu. Gambar tepek dinding tu. Pertama gambar, kalau gambar binatang makhluk bernyawa tak. Kita termasuk dalam surah ni, ulama sibuk ke hari ni. Dia Imam Nawawi hurah Maulid ni, bab hadis ni surah ni. Gambar binatang kan. Tak boleh tu. Kalau gambar pokok tak apa. Okey. Kemudian gambar orang. Gambar orang ni di sini ada khilaf sikit. Dari segi hak tak khilafnya gini, gambar orang ni kalau lukisan tak boleh juga. Kalau lukisan. Tadi gambar binatang. Gambar binatang tu tak kira lukisan ke ataupun gambar pokok, gambar pokok, fotografi. Tapi kalau gambar orang ni, kalau lukisan semua kata tak boleh. Lukisan gambar orang. Terutamanya kalau gambar tu ada bentuk kepala lah. Sebab dah ada dalam hadis as-surah wal ra's. Maknanya ukuran gambar ni ialah pada adanya kepala tu. Sebab tu ada setengah-setengah buku di negara Arab tu kan, buku budak-budak tadika ke apa kata, kalau gambar kuda kan dia potong kepala, tinggal tubuh saja. Sebab hadis Nabi kata ukuran gambar ni pada kepala tu. Kata ada kepala tak apa, enggak gambar kata ada kepala kan tak jadi gambar lah dia ni. Kecuali gambar perhiasan, gambar ni kebun ke gambar pemandangan. Adapun gambar fotografi, gambar orang gambar ni, itu ulama khilaf sebab apakah itu termasuk dalam surah. Sebab kalau kita ambil gambar kita kan, kita tapak dinding, kita lah tu, tak ada orang lain dah tak. Sebab gambar kita bukan lukis, memang gambar kita sungguh. Jadi tak termasuklah dalam mencipta kejadian. Dia jadi apa yang jadi syarak marah sangat pada gambar ni, sebab dia mencabar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hak mutlak Allah ialah dia mencipta makhluk. Mana manusia tak boleh menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab mencipta makhluk. Sebab tu tak boleh makhluk bernyawa tu. Bila lukis tu seolah-olah fala yughayyirunna khalqallah gitu. Kita mengubah suai kejadian Allah. Okey, kalau gambar lukis. Tapi kalau gambar foto, sebab tu ada ulama kata tak apa, sebab memang gambar sungguh. Gambar tu gambar bukan mencipta kejadian Allah untuk menyaingi Allah. Memang gambar kita setara ni lah gambar foto. Itu pun ulama kata boleh tu pun bila ada keperluan. Dia kata bila ada keperluan untuk pengenalan diri, untuk apa-apalah keperluan. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik tak payah juga. Ada satu lagi pendapat ulama yang kata hatta gambar foto pun tak boleh juga, termasuk dalam surah ni juga. Maknanya tak eloklah kita tepek dinding gambar walaupun gambar original, gambar ori individu. Lagipun kalau tepek dinding tu maknanya tidak ada keperluan sangat. Kan? Kalau kita kata keperluannya nak mengenalkan ahli keluarga dah, maka kita buh gambar tu dalam album misalnya dah. Tetamu mari kat ni lah gambar ahli keluarga kita, tengok album. Tak tutup balik, sipir balik. Tak payahlah pamer dinding tu dah. Dia dalam kaedah Islam dia panggil saddu zari'ah juga benda ni. Menutup pintu kemudaratan. Sebab gambar ni dia sapa ke satu peringkat orang jadi manusia ni lemah sungguh, lemah jiwa, setan boleh main. Dia jadi pergi puja pula gambar tu. Anak cucu sendiri pun bila gambar tu gambar lama, dia pakat nenek moyang dah. Gambar nenek moyang duduk dinding. Waktu mula-mula mati tu tak ada gapo lagi, tak ada serok gapo lagi. Gitu.
Bila dah lama gambar tu, dia jadi timbul satu perasaan, ni gambar keramat lah, gambar nenek moyang lah macam. Dia jadi satu pemujaan orang Melayu. Orang Melayu ni nak tak ada ilmu. Jadi nak tutup pintu tu lebih baik tak usah pamer. Tak. Kalau ada gambar untuk pengenalan diri, bubuh dalam album simpan. Itu paling ingat tu pendapat ulama kata boleh gambar pokok. Kan? Jadi hang rasa lagu itulah kalau kita nak hias rumah tu kita guna gambar hak lari daripada masalah syubhah ni, masalah khilaf, nak lari daripada khilaf tak ni untuk lebih selamat. Baik tak usah pamer lah gambar ahli keluarga apa baik tak usah. Okey. Jadi kita simpan dalam album, lepas tu kita ganti dengan gambar muka lain. Mudah-mudahan dengan kita buat begitu, rumah kita tu ada barakah lah kan. Malaikat pun boleh masuk dengan kita pasal Quran ke apa ke, dengan ada wangi-wangi ke apa ke. Mudah-mudahan kita harap gitu nah. Dah setel-setel izin-izin demo nak sahih kat demo nak atas ke, tak apa nak masuk mari. Kan? Dia setel ni ulama kata suku anjing juga. Kita nak amak anjing, tapi dalam rumah kita ada siapa? Ada benda dia nak. Benda dia berahi dah. Ambak lagi, lepas dia mari pula. Ambak lagi, mari pula. Setel kita tengok. Dalam rumah tu ada benda dia nak. Hak dia berahi. Jadi kita ambak lagi, dia mari, mari. Jadi lebih baik kita buat macam tu. Supaya lagi daripada khilaf dan lebih selamatlah insya-Allah. Satu laginya hak larat gambar saat ni tu hak sebab tak ni lah hamba royak tak ni. Macam kalau tempat kita ni gambar ahli politik sebenarnya kan. Gambar ahli politik ni bila dia besar tu jadi bimbang orang muhimeh ni. Orang muhimeh gambar tok guru ke apa, tok guru tak suruh buat lagu tu tentu dia tak suruh buat lagu tu, tapi orang muhimeh ni kan nyawak keramat dengan gambar kan. Rumah tak terbakar ni kerana ada gambar sudah lah tu kan. Rumah orang curi tak masuk tu kerana ada gambar tu. Tu tak tahan. Tu dia pergi kepada benda lebih besar lah tu, mudarat lebih besar, alah ke syirik ke alah ke gapo. Jadi kita nak tutup tu lebih baik tak usah petel. Ada salah lagi ni. Ngelah dah kali. Ada pihak menyatakan pengharaman secara mutlak terhadap anjing, hanya terdapat dalam hadis dan ia telah dimansuhkan. Mohon komen ustaz jika ada rujukan minta ustaz nyatakan. Ana tak faham soalan ni. Pengharaman secara mutlak tu apa maksud? Sebab kita bincang anjing ni dari segi najis tak najis, bukan dari segi haram dari segi apa ni? Haram dari segi pego tak haram, jadi najis. Kau maksudnya hadis yang berkenaan dengan hak kita baca ni mansuh? Hadis hak mana? Hadis hak samuk tu kan? Mana apa dia jenanya? Hadis samuk tu kan? Tak hadis yang berkenaan dengan basuh 7 kali tu. Ya ginilah, tak apalah. Bila sebut masalah nasikh mansuh, kaedah dia seni aja. Tak boleh dakwa ada nasah kecuali telah diketahui secara pasti hak mana dulu, hak mana kedia. Kaedah gitu. Ma'rifatut tarikh. Bila kita nak kata hadis ni awal Islam, hadis tu akhir Islam, mana bukti? Kita nak kata gitu tu, kita nak kata hadis tu dulu, hadis ni ke dia.
mana tepat dulu ke dia itu kita nak buat ukuran mana. Biasanya berdasarkan peperangan. Hadis tu berdasarkan hijrah. Hadis tu di Mekah. Macam mana kita tahu hadis tu di Mekah? Pasal fakta-fakta yang ada dalam hadis tu menggambarkan suasana tu di Mekah. Zaman Mekah. Hadis ni selepas hijrah di Madinah. Sebab apa yang disebut dalam hadis itu menggambarkan situasi di Madinah. Jadi itu bawa kata boleh diterima dakwaan adanya nasah. Maknanya hadis yang di Madinah itu menasah hadis yang di Mekah kalau ada percanggahan. Selagi kita tak tahu tu, kita tak boleh nak dakwa. Jadi tak boleh nak buat andaian. Mungkin hadis ni lebih dahulu, mungkin hadis ni lebih kemudian. Tak boleh. Tak boleh. Selagi biasanya ulama buat ukuran dengan Fathu Makkah. Hadis ni sebelum Fathu Makkah, hadis ni selepas Fathu Makkah. Jadi jelaslah tu mana dulu mana kemudian. Bukan? Biasanya berkaitan dengan haji, berkaitan dengan biasanya dia ada dekat dengan Fathu Makkah tu. Jadi selain daripada tu, sebab tu bukan semua dakwaan nasah yang ada dalam kitab fiqh tu muktabar. Sebab kadang-kadang nasah tu dibuat hanya andaian saja. Andaian hukum ni kemudian andaian hukum tu lebih dahulu. Tapi secara pasti daripada sejarah tak ada bukti. Sebab tu Syekh Albani antara orang yang sangat baik huraiannya tentang nasah ni dalam kitab apa berkenaan dengan Adabuz Zafaf. Adabuz Zafaf, adab-adab perkahwinan. Dia huraian comel benar dalam bab an-nasikh wal mansukh, dalam bab nasah. Sebab orang sandar kepada nasah, tapi tak ada bukti. Jadi itu tak kena dari sudut prinsip ilmu usul fiqh. Dia mesti kena pasti tarikh itu. Jadi kalau nak kata hak tu dulu, dia dalam mana-mana hukum pun, dalam mana-mana isu pun kena pasti benda tu. Tak boleh sewena-wena. Okey, dengan itu anak sesalah kita untuk kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita sikit sebanyak dapat kembangkan minda kita dan mengambil manfaat daripada apa yang kita perbahaskan. InsyaAllah kita jumpa semula di lain kesempatan. Subhanallah. Siri yang kedua untuk kali ini kita guna kaedah borong. Maksud semua slot dalam satu slot tanpa rehat. Jadi sebelum hadirin semua balik, kita ada sedikit jamuan di belakang dan pastikan semua hadirin yang